وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا قول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada pagi ini masih Allah izinkan kita untuk berada di dalam surau Kota Raja ini. Mudah-mudahan kita akan dapat sesuatu yang boleh kita manfaatkan dalam hidup ini. Dan saya minta maaf kerana lambat datangnya. Bukan sengaja. Kereta saya tangki airnya bocor. Sudah sampai had merah. Hujur tak meletup. Berhenti di dekat tol, isi air balik. Sampai kemari naik balik airnya. Sekarang isi balik. Begitulah. Baru lepas belah tu, belah tu rupanya dia tangki tu agak hantar macam mana tak tengoknya agaknya. Bocor ya. Hujur tak meletup. Kalau meletup dengan orang-orang dalam tu. Dengar haba je lah. Esok keluar dalam apa? Dalam apa Nanyang Siang Pau. Seorang tua umur 80 tahun telah terbakar dalam keretanya. Hujur lah. Dapat juga sampai sebelum pukul 10 ya, 9 dekat 9.30 lebih. Saya selalu nunggu tuan-tuan dan puan. Hari ini tuan-tuan dan puan nunggu saya. Padan muka. Alright tuan-tuan ya. Mudah-mudahan kita dapat pahala sabar. Tuan-tuan sabar menunggunya dan saya sabar menerima keadaan kereta yang begitu ya. Jadi kita sama-sama dapat pahala sabar. Pahala sabar tu banyak mana? Banyak mana? Berapa cupak? Berapa kilo? Pahala sabar tak dapat dikira berapa banyaknya. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tak dapat dikira berapa banyaknya. Tak boleh kira banyak benar. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, orang yang masuk syurga tanpa hisab di antara 7 golongan itu, salah satu daripadanya ialah golongan orang yang sabar. Sabar apabila ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar pada mengerjakan yang wajib, sabar juga meninggalkan yang haram. Kalau ada tiga-tiga itu pada diri kita, maka kita tergolong dalam orang yang sabar. Orang sabar ialah di antara mereka yang masuk syurga tanpa hisab. Siapa tak nak angkat tangan, saya nak tengok mana kau orang ni. Nak nak gambar, ada 2 kamera ni, satu kiri, satu kanan. Nak tengok orang yang tak nak sabar. Lawan sabar apa? Lawan sabar apa? Cemas. Meto. Itu lawan sabar. Merongot-rongot. Tak puas hati aja. Itu lawan sabar ya. Orang yang pemarah, suka meto aja, itu di antara sifat-sifat yang keji yang patut kita elakkan. Tolak sifat-sifat itu ya. Sifat mazmumah itu dielakkan. Kalau hendak iman kuat lah. Iman kuat ni ada 3 peringkatnya. Yang pertama dipanggil takhalli. Takhalli itu artinya membuang sifat-sifat mazmumah. Sifat hasad, dengki, riya, ujub, takabur nak dibuang. Itu namanya takhalli. Takhalam ya. Yang kedua dipanggil tahalli. Ini tadi kha ni ha. Tahalam ya. Artinya bila dah buang sifat-sifat mazmumah, dari buang sifat-sifat yang keji, dari buang sifat-sifat yang busuk tu, diisi pula dengan sifat-sifat yang baik.
Diisi dengan sifat taubat, diisi dengan sifat syukur, diisi dengan sifat redha, diisi dengan sifat tawakal, diisi dengan sifat ikhlas. Itu namanya tahalli. Bila dia tahalli dan tahalli itu, baru Allah datangkan tajalli. Tajalli itu terasa kebesaran Allah Ta'ala. Karena apa yang berlaku pada saya pagi ini, ketentuan dari siapa? Dari Allah. Apa yang berlaku pada tuan-tuan dan puan nunggu saya ni, siapa menentukannya? Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan dan puan sabar, dapat pahala yang tidak terhingga banyaknya. Kita dah dapat tajalli dah. Terasa tak kebesaran Allah Ta'ala? Walaupun kita merancang, tapi penentunya siapa? Allah Ta'ala. Alright, itu mukadimah. Kebetulan benda yang berlaku pada saya jadi mukadimah pula begini. Alright, pagi ni kita sambung pembacaan kita. Iaitu tajuknya sempurnakanlah amalan haji. Kita pagi ni menutup cerita tentang haji. Lepas ni tak ada cerita haji lagi dah. Kita zikir pula ya. Lepas ni kita zikir baca Quran umpamanya. Baca Quran, ada baca Quran. Perihal membaca Al-Quran lepas ni. Tapi sebelum tu kita ni haji dulu. Jadi tajuknya sempurnakanlah amalan haji. Amalan haji itu biar sempurna. Rukunnya nak apa kan? Rukunnya nak dilaksanakan, yang wajib pun nak dilaksanakan, yang haram jangan dilakukan, yang makruh pun jangan dilakukan. Bila dapat haji apa itu diterima oleh Allah Taala. Kalau sempurna Allah terimalah. Haji yang sempurna apa balasannya? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa, kata Nabi ya, illal jannah. Haji yang diterima Allah Taala dipanggil mabrur, tidak ada balasan lain melainkan syurga aja balasannya kalau haji itu mabrur. Mudah-mudahan haji kita ini mabrur lah. Saya tak tahu mabrur ke tak kan. Tuan-tuan dan puan-puan tak tahu mabrur ke tak kan. Ada yang dah pergi naik haji kan. Mabrur ke tak kita tak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tanda-tandanya ada. Balik dari Mekah tu, dia bertambah baik atau bertambah jahat. Bertambah rajin ke bertambah malas. Bertambah ingatkan Allah ke bertambah lalai. Itu tanda-tanda. Tapi yang sebenarnya Allah saja yang tahu. Kita tak tahu ya. Baik, buka kitab. Sampaikanlah amalan haji. Sempurnakanlah. Bukan sampai. Sempurnakanlah amalan haji. Biar dia haji itu betul-betul. Rukunnya buat baik-baik. Tawaf buat elok. Sa'i buat elok. Melontar tu buat elok. Wirid-wirid kita jangan tinggalkan. Akhlak kita jaga semasa kita di Mekah. Pergaulan kita jaga semasa di Mekah. Tengok ya. Seorang haji harus menyempurnakan segala amalan hajinya. Biar sempurna. Tawaf biar sempurna. Lepas tu kalau kita pergi haji tak lalu nak tawaf tak sempurna. Mesti tak sempurna. Tambah zaman saya dulu. Main pikul. Tahu dipikul oleh tukang bawa tu. Kadang-kadang bahu kita yang kiri itu tak menghadap kiblat. Dia pusing. Kalau orang depan teramai, dia pun pusing lah. Bila pusing dah. Kadang-kadang membelakangkan kiblat. Kadang-kadang menghadap kiblat. Bahu kiri tak kena, tak mengarah ke kiblat. Atau kita nak ngabur pada dia kita bukan tahu cakap Arab. Dia pula kita kabur dia. Bahu aku tak kena. Tahu ke dia faham dia mah. Begitu. Buat aja lah. Tawakal aja kepada Allah. Ya? Terima aja lah keadaan betul. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak pergi mengerjakan haji, biar tengah hobi ni tengah sihat. Tengah muda-muda ni. Tengah kuat. Jangan dah lenyong pun nak pergi. Banyak saya jumpa tau. Udah terdear pun nak pergi. Tak payah mengerjakan haji sampai ke Jeddah dah terdear je dia. Terbaring Apa buat? Melancong aja lah. Tawaf orang buatnya. Melontar orang buatnya. Sa'i orang buatnya. Jadi passenger aja gitu. Jadi tak sempurna. Walaupun sah tapi tidak sempurna. Tidak sempurna kita sendiri buat. Biar tengah sihat. Sihat pun kadang-kadang sampai ke Mekah sakit juga. Saya pergi sihat umur 35 masa tu. Tengah kuat ke dah lemah. Tengah kuat tu umur 35. Tapi sampai ke di Mekah
tampilnya sakit perut. Sakit perut je macam. Tapi mujurlah dapat mengerjakannya dengan apalah agak sempurna. Kata saya sempurna. Sebenarnya Allah yang tahu sempurna tidaknya ya. Itulah ya. Jadi seorang haji harus menyempurnakan segala amalan hajinya, sama ada yang fardu maupun yang sunat. Apa arti fardu? Ada orang ke? Apa arti fardu? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Itu fardu. Ya, atau wajib. Apa itu? Istilah sama. Fardu atau wajib? Sama ada yang fardu, iaitu rukunnya dan haji dan wajibnya. Itu dua fardu lagi. Rukun haji itu dan wajibnya kena laksanakan. Maupun sunat. Sunat apa? Seperti masuk saja Masjidil Haram, tawaf 7 kali, tawaf sunat. Itu namanya sunat. Kemudian wirid-wirid, zikir-zikir ketika tawaf itu semua sunat belakang ya. Yang rukunnya berjalan keliling, mengelilingi Kaabah 7 kali. Itu yang rukunnya. Kemudian zikir-zikir tu, pusingan pertama baca ini, pusingan kedua baca ini, pusingan ketiga baca itu sunat rukunnya. Begitu dalam selain daripada mengerjakan haji. Sekarang ni, ada tak benda sunat? Buatlah yang sunat-sunat tu. Ini tak, benda yang sunat-sunat tu juri haji bibi. Alah sunat, tak wajib, sunat je. Kamu tak buat. Sebetulnya ramai orang main sunat, doa cipta tak baca, ayat tak baca. Ada tak orang apa itu? Takbir je, sali saja aku sembahyang sunat Zuhur 2 rakaat, bukan 4 rakaat, Fatihah 4 rakaat, dia buat 2 rakaat je. Saja aku sembahyang sunat Zuhur 2 rakaat kerana Allah Taala dia Allahu Akbar, itu bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah pun tak baca. Terus bismillahirrahmanirrahim. Terus kena baca doa kita. Sudah habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia berrukuk Allahu Akbar. Ada tak orang apa itu? Dalam depan saya ni ada tak yang buat apa itu lagi? Tak ada. Alhamdulillah. Banggalah saya kerana dapat murid-murid yang apa? Yang bertakwa belaka. Itu sebab kadang-kadang kita membaca Maliki Yaumiddin dia dah rukuk. Macam mana? Doa kita tak baca, ayat tak baca. Padahal sebelum subuh tu sunat dah baca ayat. Sebelum semayang fardu subuh, semayang sunat itu, sunat baca ayat. Kita dah habis kitab ini, dah kitab apa? Hidayatul Salikin dah habis. Rakaat yang pertama baca apa? Alam nashrah laka sadrak. Rakaat yang kedua baca apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada baca betul tak? Subuh tadi. Sunatnya. Wajib tak apa, imam bacanya. Ada baca tu tak? Dah diam. Ngangguk pindah, apa pindah? Tak baca lah tu. Baca salah lain. Tak apalah, asalkan baca. Yang tak betul langsung tak baca. Yang tak betulnya bila ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu Allahu Akbar. Itu tak betul. Tak ada langsung yang sunat. Ini buat yang sunat ya. Kerana yang sunat telah datang kasih sayang dari Allah Taala. Yang sunat telah Allah bagi layanan istimewa di syurga nanti. Dia akan dapat pangkat di akhirat. Pangkatnya apa? Al-muflihun. Siapa tahu tak angkat tangan? Al-faizun. Siapa tahu tak? Ashabul yamin. Siapa tahu tak? Al-abrar. Al-muttaqin. Al-muqarrabin. Itu nama pangkat-pangkat di akhirat ya? Di dunia ni ada juga pangkat. Bagus juga. Tapi faedahnya hanya ketika hidup saja. Dah mati tak ada lagi dah. Dan taklah kamu pangkat setinggi mana yang dalam dunia. Dah mati tak ada guna lagi pangkat. Dan taklah kamu raja ke, sultan ke, governor ke, presiden ke, di akhirat esok tak ada pangkat dah. Tapi pangkat di akhirat esok akan kekal. Dah dapat masuk syurga, kekal selama-lamanya. Itu pangkat di akhirat. Itu yang patut jadi buruan kita. Yang jadi yang patut kita kejar. Ini dah dunia ni
bekerja benar. Dia akhirat tu tak dapat apa. Sudah mati esok Allah tanya, limanil mulkul yaum, katakanlah kita ni Presiden Amerika Syarikat Ibrahim Istar, bukan Ibrahim Lincoln Ibrahim Istar. Sudah mati esok, ditanya dia, Tuhan, wahai Presiden, kata Tuhan, limanil mulkul yaum, siapa yang berkuasa pada hari ini? Tak jawab dah. Presiden tak jawab, raja tak jawab, gubernur tak jawab, Commander in Chief tak jawab, menteri tak jawab. Sudah semua tak jawab. Maharaja Hirohito tak jawab, Adolf Hitler tak jawab, Napoleon Bonaparte tak jawab, Abraham Lincoln tak jawab, George Washington tak jawab. Lagi apa? Nehru tak jawab. Tengku Abdul Rahman tak jawab, Tun Abdul Razak tak jawab, Dr. Mahathir tak jawab. Allah jawab sendiri. Apa kata Allah? Lillahil wahidil qahar. Allah lah yang esa, yang berkuasa pada hari ini. Habis kuasa orang-orang dalam dunia ni. Tapi di akhirat besok, kalau dapat al-mufliqun, dapat apa? Al-mufliqun, dapat keuntungan. Al-faizun, dapat kejayaan. Al-abrar, orang yang sentiasa berbakti. Al-muqarrabin, orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Itu dia pangkat-pangkat di akhirat. Dia dapat layanan istimewa nanti di syurga, tahu? Pakai baju, bagi di Tuhan baju. Pada baju itu ada sayap. Itu orang ahli-ahli yang ada pangkat je dapat itu. Orang biasa tak dapat. Dapat masuk syurga tapi tak ada keistimewaan. Sayap tak ada. Jadi kalau dia baju ada sayap, nunggu bas ke nak pergi ke sana kemari? Nunggu taksi ke? Telefon Grab ke? Tunggu kereta api ke? Apa buatnya? Terbang aja lah. Nak pergi ke Jannatul Ma'wa, terbang. Nak pergi ke Jannatul Na'im, terbang. Nak pergi ke Darussalam, terbang. Tak payah menunggu taksi dah. Kerana dia dapat keistimewaan. Itu sebab dalam dunia ni kita tak boleh terbang. Nak terbang besok di akhirat boleh terbang. Dalam dunia ni tak boleh terbang. Kenapa? Kenapa tak boleh terbang? Perempuan, tuan-tuan, kenapa tak boleh terbang? Kalaulah manusia boleh terbang dalam dunia ni, doyan tak dan luruh. Iya ke tak? Yang boleh terbang tak ada pula macam manusia ni tamaknya. Burung boleh terbang, tapi dia tengok burung tu makan betik masak depan rumah kita ni kan. Dia makan tok dah kenyang apa banyak, ditinggal kena betik tu. Terus terbang di tempat lain. Kalau manusia mau balik. Atau kalau ada koyak, bukan dia bawa kanjang begini ya. Yang koyak dah masak doyang. Bawa kanjang begini. Wah, orang letak dalam kanjang. Bawa balik. Di syurga boleh terbang. Kenapa boleh terbang di syurga? Kerana di syurga apa saja yang ada di dalamnya kita tak payah minta izin. Semua kita punya. Doyan kita punya, manggis kita punya, langsat kita punya, dukung kita punya, rambutan kita punya. Ada kena minta izin kan? Ada kena minta izin tak? Tak payah minta izin. Kita punya apa minta izin? Jadi kalau nak terbang di syurga besok, kena dapatkan pangkat di sisi Allah SWT. Nak banyak pangkat, banyaklah berselawat, banyaklah buat yang sunat-sunat. Jangan jual juga dengan yang sunat tu. Begitu juga yang makruh. Apa tu makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Makruh tu Allah benci. Kalau Allah benci, malaikat suka ke? Nabi-nabi suka ke? Rasul-rasul suka ke? Wali-wali Allah suka ke? Semua benci. Rasakan kalau saya datang ke kota raja ni semua benci macam. Tegur tak nyaut. Bagi unjuk salam tak ada orang tu nyambut salamnya. Biar macam je. Nyuruh duduk meja apa meja. Orang benci kan, benci Ustaz Ibrahim tak? Menderita dah Ustaz Ibrahim datang ke kota raja ni. Begitulah kita di akhirat besok. Kalau Allah benci, semua sekali benci.
malaikat benci, Rasul benci, sahabat-sahabat benci. Benda itu lah. Walaupun dia dapat masuk syurga tapi tak dapat layanan istimewa. Jadi kalau tidak layanan istimewa apa? Buat yang sunat-sunat, tinggal yang makruh-makruh. Yang wajib, yang haram itu tentu kita laksanakan kesempurnaannya. Yang wajib buat semua, yang haram tinggalkan semua. Yang harus tu jadikan ibadah. Barulah kita dapat keistimewaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Haji pun betul, ada yang sunat buat betul. Yang wajib kena buat betul lah, itu tak ada pilihan ya. Semua sunat-sunat dan tertib-tertibnya hendaklah disempurnakan menurut cara-cara yang diberitakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata caranya, kaifiatnya, caranya, kaedahnya telah pun tersedia disusun oleh para ulama. Rahimahullah taala. Rahmatullahi taala. Rahmatullahi alaihim. Rahmatullahi alaihim. Rahmatullah terjadi di rahmat Allah. Alaihim kata mereka. Dirahmati Allah kata mereka. Ulama-ulama sudah susun siap. Nak pergi haji ada tak buku panduan haji? Nak pergi umrah ada tak buku panduan umrah? Dalam kitab lama-lama ada tak doa-doa ketika naik haji dan umrah? Ada. Tak ada yang lama-lama cari kitab yang baru-baru ni. Ada panduan haji, panduan umrah dan sebagainya. Banyak doa-doa itu. Jadi jangan lupa, walaupun dia sunat, ada yang sunat, ada yang wajib. Yang wajib kena buat, yang sunat buat juga. Di antara yang paling lengkap dan teratur ialah kitab-kitab yang disusun oleh Imam Nawawi. Yang banyak ni kitab disusun oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini pakar hadis yang banyak menyusun kitab-kitab. Kitab-kitab hadis. Di antara kitab susunannya apa? Matan Arba'in. Tahu apa Matan Arba'in? Hadis 40. Ada pernah baca hadis tu? Ya Allah. Dia bermula dengan innamal a'malu binniyat. Itu pelajaran yang pertama. Setiap satu perbuatan itu adalah bergantung dengan niat. Hadis yang kedua, hadis masyhur, hadis Jibril. Tahu hadis Jibril? Jibril datang menyerupai seorang pemuda yang tampan, yang kemat. Itu hadis Jibril. Bertanya kepada Nabi tentang iman, bertanya kepada Nabi tentang Islam, bertanya kepada Nabi tentang ihsan, kemudian bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat, kemudian tanda-tanda hari kiamat. Itu masyhur hadis itu. Nama hadis apa? Hadis Jibril. Dia kembali. Bila balik ditanya Nabi, kenalkah kamu siapa pemuda tadi? Jawab Sayyidina Umar, hanya Allah dan Rasul saja yang tahu. Kami tak tahu. Jawab Nabi, itulah dia Jibril datang kepada kamu, mengajar kamu tentang agama kamu. Itu. Semua itu susunan daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi yang susunnya. Hadis 40. Lagi Al-Azkar. Apa Al-Azkar? Zikir-zikir. Kebayar kita tu RM60 lagi. Tahu? Al-Azkar itu susunan Imam Nawawi. Kita Fustanul Arifin. Itu kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi. Mana kita ya? Tata acara yang telah tersedia disusun oleh para ulama rahmatullahi alaihim. Di antara yang paling lengkap dan teratur ialah kitab-kitab yang disusun oleh Imam Nawawi di dalam hal ini, hal haji itu. Yang paling lengkap Nawawi menyusunnya. Orang haji hanya membawa buku-buku yang menunjukkan tata cara mengenai urusan haji supaya ia sentiasa maklum tentang tiap-tiap perkaranya, supaya dia tahu apa nak buat lepas ini apa, lepas ini apa, lepas ini apa, tengah ini nak buat macam mana, wirid ini macam mana, bacaan ini di mana. Bila nak sa'i, bila nak tawaf, dalam tawaf baca apa, pusingan yang pertama baca apa, pusingan kedua baca apa, itu semua disusun oleh ulama-ulama. Lebih lagi Imam Nawawi. Itu kaedah. Supaya sentiasa maklum tentang tiap-tiap perkaranya. Semua tahu nak buat ini, nak buat ini, nak buat ini. Urusan haji atau urusan umrah. Begitu juga hendaklah ia menziarah tempat-tempat yang mulia dan kesan-kesan yang termasuk di dalam sejarah Islam. Pergi haji, pergilah ziarah Baqi',
Tahu Baqi? Itu Madinah. Pergi ziarah Mu'alla di Mekah, kubur orang-orang di Mekah. Pergilah ziarah Bukit Uhud. Pergilah ziarah Jabal Qubais. Pergilah ziarah Masjidil Haram tentu perginya, Masjid Kucing dan sebagainya. Ziarah ke Taif. Kemudian ziarah di mana? Di Madinah, pergi ke Baqi, pergi ke masjid yang 7. Masjid 7 tu, kan? Pergi ke ziarah masjid apa lagi? Masjid Qiblatain, 2 kiblat. Tempat-tempat apa Pergi Bukit Uhud, kita tahu tentang perang Uhud, tentang mana. Sejarah itu kena tahu. Kena tahu kena pergilah tempatnya. Dapat pahala tu. Mengingatkan kita tentang perjuangan sahabat-sahabat yang dulu untuk menegakkan Islam sampai Islam itu kepada kita. Mujur Islam sampai kepada kita. Kalau tak sampai macam tuan-tuan dan puan, Hindu belaka kita ni. Kerana sebelum kita menerima Islam, kita beragama Hindu. Sampai tertegak kerajaan Melayu yang beragama Hindu. Nama kerajaan apa? Langkasuka. Semua orang Melayu lah itu. Tapi agama Hindu. Sepeninggalannya banyak terdapat di Beruas sana tu. Ada berhala, ada patung-patung semua tinggal di situ. Namanya Langkasuka. Kita ni orang Melayu, kalau Hindu, siap lah ya. Siapa terpuzam apa buat? Apa buat tuan-tuan bila terpuzam? Mawak kabadi tu. Well. Apa lelaki perempuan mujur lah kita dapat Islam ya. Tak ada lagi kita berkarak macam tu. Kalau Hindu berapa Tuhan? 18 semua Tuhan yang tahu. Ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat. Dia menyembah Tuhan tu, Tuhan baik, Tuhan jahat semua tahu. 18. Padahal kita dalam Islam hanya satu saja Tuhan yang kita sembah ya. Yang mentauhidkan Allah hanya Islam saja. Lain semua menyekutukan Allah. Semua mensyirikkan Allah. Kristian mensyirikkan Allah, Buddha mensyirikkan Allah, Hindu mensyirikkan Allah. Apa saja mensyirikkan Allah belaka. Yang tidak mensyirikkan Allah hanya Islam saja. Kristian mengatakan Tuhan itu ada 3. Dia faham pada Trinity, 3 into 1, 1 into 3. Tanya dia betul tahu benda 3 into 1, 1 into 3, 3 into Trinity. Tak tahu, siapa yang tahu? Saya tak tahu. Ada 3 Tuhan. Yang pertama Tuhan betul namanya Allah. Yang kedua isteri Tuhan namanya apa? Maryam. Yang ketiga anak Tuhan namanya apa? Isa. Sebab itu di akhir zaman nanti Isa akan turun ke dunia menyatakan kepalsuan agama Kristian itu. Menyatakan kepada semua manusia, aku bukan anak Tuhan. Komen yang mengatakan aku anak Tuhan ya. Sekali lagi akan turun lah insyaAllah ya. Mungkin bukan zaman kita lah. Dia akan datang akan turun. Turun yang Nabi Isa nanti, dunia ini akan jadi aman. Pertama Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Dibunuhnya Dajjal. Kemudian dibunuhnya babi-babi yang ada semua dalam dunia saja. Habis dibunuhnya. Kemudian dipatahnya salib-salib yang ada di gereja-gereja tu kan ya. Maka amanlah alam ini ya. Dia di bawah pemerintahan Nabi Isa dan juga Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi. Kemudian wafatlah Nabi Isa. Meninggal dunia oleh Imam Mahdi. Manusia makin lama makin jauh, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makin jauh dari Islam. Quran makin lama makin ditinggalkan, makin lama makin ditinggalkan, makin lama ditinggal. Suruh jangan Quran itu melesat. Tak ada dalam mashaf. Buka-buka kitab tak ada tulisan Quran saja dah. Habis. Ketika itu matahari pun terbit dari mana? Dari barat. Terbit dari barat. Ketika itu taubat tak terima lagi. Orang kafir yang masuk Islam tak terima lagi. Maka berlakulah kematian total ya. Kemusnahan hancur semua sekali. Habis semua. Kematian total, kematian menyeluruh. Habis semua. Malaikat-malaikat mati.
Manusia semua mati, binatang semua mati. Apa lagi? Burung-burung semua mati, ikan-ikan semua mati, pokok-pokok semua mati. Habis semua mati. Tinggal siapa? Tinggal Allah dan malaikat maut. Malaikat maut tak mati lagi kerana dia sibuk apa? Sibuk nyabut nyawa. Pokok dicabutnya nyawa, manusia dicabutnya nyawa, malaikat dicabutnya nyawa, burung dicabutnya nyawa, binatang dicabutnya nyawa. Habis semua cabut nyawa. Tinggal dia seorang je. Lalu Allah tanya, siapa lagi yang belum mati wahai malaikatku? Jawab dia apa? Yang belum mati hanya saya dan Allah Ta'ala. Kemudian ditanya Allah lagi, tak pernahkah kamu dengar ayat aku yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut? Tiap-tiap yang menyawa pasti akan merasa mati. Apa jawab mereka maut? Tak jawab. Dia buat ni. Apa buatnya? Apa buatnya? Dia pun cabut nyawanya sendiri. Ini saja yang boleh cabut nyawa sendiri, ya. Manusia tak boleh. Malaikat maut boleh. Kalau tak ada siapa nak cabut nyawanya. Dia je. Dia cabutnya lah nyawanya sendiri. Punyalah sakit. Jerit pekik dia tahu. Jerit. Habis satu alam dengar. Aduh. Ni. Kalau aku tahu macam ni saat sakitnya dahsyatnya sakit mati tu, aku siur buat kerja jambut yang orang tu. Rupanya malaikat maut tu orang kamu gajah. Matilah malaikat maut. Tinggal yang tak mati siapa? Allah saja yang tak mati. Mengapa Allah tak mati? Ini kuis sebenarnya pagi ni. Mengapa Allah tak mati? Padahal tiap-tiap yang menyawa pasti akan merasa mati. Allah tak mati, kenapa? Udah menang belakang. Dah. Kerana Allah hidup bukan pakai nyawa. Allah tidak hidup dengan nyawa. Nyawa itu ciptaan Allah. Allah cipta nyawa bagi pada manusia, maka hiduplah manusia. Faham ni? Allah cipta nyawa bagi pada malaikat, maka hiduplah malaikat. Allah cipta nyawa bagi pada binatang, hiduplah binatang. Allah cipta nyawa bagi pada burung, hiduplah burung. Allah cipta nyawa bagi pada pokok, hiduplah pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan. Allah cipta nyawa bagi pada ikan, hiduplah ikan-ikan. Allah dia hidup bukan dengan nyawa. Atau kalau bukan dengan nyawa, macam mana dia hidup? Macam mana Allah hidup? Dia hidup dengan sifat dia Al-Hayyu, ataupun sifat itu sifat hidup. Sebab itu Allah tak pernah tak hidup. Sentiasa dia hidup selama-lamanya. Tak pernah dia tak hidup. Kerana dia sifatnya Al-Hayyu. Dia tak mati. Yang mati hanya ada nyawa. Orang mati kerana orang ada nyawa. Malaikat mati kerana malaikat ada nyawa. Malaikat maut pun mati. Padahal dia ada nyawa. Kerjanya nyabut nyawa orang. Mati ke sudah. Udah mati malaikat maut tu, maka tenang, aman alam ni. Alam ni masuk dunia apa-apa dah ya. Tenang aja. Lepas itu Allah hidupkan kita. Nombor satu Allah hidupkan siapa? Siapa orang yang pertama Allah hidupkan? Bukan orang, makhluk yang pertama Allah hidupkan siapa? Ya Allah, adik orang ni tak jawab kan? Siapa mula-mula Allah hidupkan? Israfil. Siapa Israfil tu? Tukang tiup sangkakala. Hiduplah Israfil. Dia pun capai saksofonnya. Bukan takut mencarinya, dekat dia aja. Dia pun tiup dah. Dia pun tiup. Tak pernah dengar? Tak pernah dengar ke? Maka hiduplah manusia semula seperti cendawan tumbuh. Macam cendawan tumbuh. Napoleon Bonaparte hidup, Hitler hidup, Benjamin Netanyahu hidup, Joan of Arc hidup. Okey, Pak?
Sofia Ibrahim hidup. Tak kenal? Khadijah Ibrahim hidup. Lagi apa? Saloma hidup, P. Ramlee hidup, Nordin Ahmad hidup, Saleh Kamil hidup, Rahim hidup, George Washington hidup, Jawaharlal Nehru hidup. Lagi apa lagi? Ha? Elizabeth Taylor hidup, tak kenal? Elizabeth Taylor tak kenal? Sophia Loren tak kenal? Hidup juga. Doris Day hidup. Tahu Doris Day? Tak tahu Doris Day? Qui sera, whatever will be. The future's not ours to see. Qui sera. Siapa nyanyi tu? Doris Day namanya. Ya, hidup belakang. Sudah hidup pula, macam mana keadaan hidupnya? Ada orang yang hidupnya sangat cantik. Kalau dia mati umur 80, tengok ni, umur 80 mati, esok dia akan bangkit dari kubur umurnya 33 tahun. Kalau dia mati umur 60, juga akan hidup umurnya 33 tahun. Itu ahli apa tu? Ahli syurga. Di dunia ni kalau dia umur 33 tahun, yang ada 33 tu tengok, dah berkedut sikit muka ya dah. Tapi biasa tak ada, lemun aja ya. Cun aja, bergetah semua tau. Kalau dia menjadi ahli syurga. Ya. Umurnya berapa tahun? 33 tahun. Tahun depan berapa umurnya? Berapa umurnya? 33 tahun. Lagi 1 tahun berapa umurnya? 33 tahun. Lagi 10 tahun berapa umurnya? 33 tahun. Lagi 1 juta tahun berapa umurnya? 33 tahun. Kekal dalam keadaan umur seperti itu. Ya, bangkit dari kubur tu. Cantik, handsome, tampan, lawa, menarik, bergetah, cun. Apa lagi tak? Kira. Lepas bangkit dari kubur tu semua akan berjalan dari kubur pergi ke mana? Pergi ke satu tempat perhimpunan. Namanya apa? Padang Mahsyar. Ya, Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar tu punyalah padat, punyalah ramai orang. Terlalu ramai. Ya, kata Nabi macam anak panah dalam pusar panah. Ada orang tengok anak panah dalam pusar panah? Saya pun tak pernah tengok. Anak panah ada nak tengok, tapi dalam pusar panah tak pernah tengok. Maknanya rapat-rapat. Nakkan faham macam ikan sardin dalam tong ikan sardin. Apa ke tak? Nak lagi faham? Macam rokok dalam kotak rokok. Apa ke tak? Jangan beli rokok tau. Macam rokok dalam kotak rokok. Itulah padatnya. Nak bergerak pun tak boleh. Udahlah padat, telanjang pula tu. Di Padang Mahsyar tu telanjang pula ke tau. Ya. Terkejut Aisyah dengarnya, ya Rasulullah, tidak kemalu pada ketika itu. Masing-masing tengok orang ni punya mana kopi, yang orang ni mana orang besar mana, orang ni panjang mana, semua. Tidak kemalu ketika itu. Jawab Nabi masa itu, tak sempat nak malu. Tak sempat nak memikirkan hal nak malu tu. Mereka hanya memikirkan tentang nasib diri masing-masing. Itu yang Allah gambarkan dalam Quran apa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Pada hari itu masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing aja. Dia lupakan saudara-saudaranya, dia lupakan mak dan bapaknya, dia lupakan anak-anaknya, dia lupakan sahabat-sahabatnya. Yang dia ingat hanya perkara-perkara yang akan berlaku pada diri dia. Lepas ini apa, lepas ini apa. Itu di Padang Mahsyar. Matahari berapa jauh dari kepala? Sejengkal dari kepala. Peluh? Macam mana peluh? Ada orang peluhnya hak mata kaki, ada orang peluhnya hak betih, ada orang peluhnya hak lutut, ada orang peluhnya hak paha, ada orang peluhnya hak pinggang, ada orang peluhnya hak dada, ada orang peluhnya hak leher. Tahu leher? Ada orang peluhnya hak hidung, ada orang peluhnya apa kepala. Malahan ada orang yang berenang dalam peluhnya sendiri. Baca satu kitab hadis, namanya 40 hadis penawar hati. Ada hadis itu, kan? Berenang dalam peluhnya sendiri. Itu keadaan di Padang Mahsyar ya. Boleh ke situ ada yang apa tu? Boleh kelajak mana banyak. Patutnya itu tentang haji ni.
Okey, itu cukup dulu. Akan datang kita sambung lagi insya-Allah. Ya. Menziarahi makam Rasulullah yang sebelum lewat tadi ya. Menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah ia menyediakan masa untuk menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makam ni bukan darjat. Makam ni apa? Tempat bersemadinya Rasulullah. Kubur lah namanya makamnya. Ada makam pahlawan. Ada makam pahlawan di Masjid Negara tu. Itu makam. Makam tu berarti darjat, tapi tempat dia letak tu orang yang ada darjat letak situ tu. Ini makam Rasulullah. Di mana? Di Madinah. Sallallahu alaihi wasallam. Awas, jangan sampai ia mengabaikan ziarah itu. Sudah pergi ke Mekah, dah pergi ke Madinah, jangan lupa ziarah kubur Nabi ya. Bagi salam dengan Nabi. Sedangkan ia berkuasa untuk ke sana. Sedangkan dia lalu saja tak siwak. Surut teruk ya. Terutama sekali sesudah haji Islam, itu haji wajib tu. Dah siap haji tu kena pergi ziarah Nabi. Hukumnya apa? Sunat. Bukan wajib ya, hukumnya sunat. Cuma ada ulama mengatakan wajib. Tapi bagi kita Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan sunat. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Kerana kata Nabi, apa kata Nabi? Siapa datang ke dua negeri Mekah dan Madinah tak hendak menziarah aku, dia bukan dari golongan aku katanya. Dia bukan umat aku. Jadi ziarah Nabi tu. Saya yakin tuan-tuan semua sudah menziarahnya ya. Ada sebuah riwayat yang dipetik oleh dan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi, "Man hajja walam yazurni faqad jafani wa man zarani maita fa ka'annama zari hayya." Siapa yang naik haji dan tidak menziarahi aku, maka ia telah mengecewakan aku. Kecewa aku, kamu pergi Madinah tak nak ziarah aku, tak nak ziarah kubur aku, tak nak bagi salam dengan aku, tak nak berdoa untuk aku. Kecewa aku. Nabi tahu tak kita ziarah dia? Tahu. Kita semayang pun dengarnya. Semayang ada tak kita bagi salam kepada Nabi? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi dengar ke tak? Tapi bagi salam kita. Jangan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak betul. Dengar dia tu. Assalamu alayka ka pendek aja ya. Assalamu alayka ayyuhan, dengar. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jangan kau dah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang betulnya. Masa itu kita ingat niat kita bagi salam. Lebih-lebih lagi kalau kita sembahyang di Madinah. Nabi itu betul-betul makam di depan tu. Ya? Di tepi Rauzah tu. Kita betul seolah-olah kita bayang kita bagi salam kepada Nabi. Kalau tak keluar je mata juga masa itu memang hati benar ni. Kita bagi salam kepada Nabi. Kerana Nabi lah kita kenal Allah. Kerana Nabi lah kita jadi orang Islam. Kita bagi salam dengan dia. Dia dengar atau tak dengar? Dengar. Esok dia jadi saksi kepada kita. Dan dapat syafaat darinya. Hendak syafaat Nabi. Bercita-cita lah siapa yang belum pergi Madinah tu, bercita-cita nak menziarahi makam Nabi ya. Sesiapa yang menziarahi sesudah aku mati, tengah aku hidup suruh ziarah aku, masih itu tengah hidup lagi. Bila aku dah mati, maka seolah-olah dia telah menziarahiku di masa hidup. Kita pergi pada kubur dia, bagi salam dengan dia seolah-olah dia hidup, dan dia jawab salam kita. Di akhirat tu dia jadi saksi. Kamu ada ziarah aku ya, kami ikut aku kata. Itu dia. Tapi kena faham lah. Jangan saja orang pergi dia tak tahu apa sebabnya. Kenapa kena bagi ziarah Nabi? Baik. Sebenarnya tiadalah patut bagi seorang mukmin mengabaikan ziarah Nabi alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. Alaihi itu ke atasnya. Solat itu selawat. Wa itu dan. Salam itu salam lah bagi salam. Alaihi salatu wassalam.
ke atasnya selawat dan salam. Itu yang lengkap. Kalau nak selawat kepada Nabi, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Itu yang lengkapnya. Sekali lagi, Allahumma salli, selawat. Wa sallim, selawat. Selawat bagi selamat ya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Selawat dan salam kepada atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Alaihi salatu wassalam, kecuali jika ada uzur yang munasabah. Uzur tu kalau diterima tak apa. Dia sakit tak boleh nak bangkit. Lumpuh kakinya berjalan tak boleh, apa tak boleh. Tak ada orang yang nak nyorong kakinya. Yang nak mawak pun tak ada. Kita dah jadual dah nak balik ni. Langsung tak sempat. Itulah itu ada alasannya. Kalau tak ada alasan, tak ada maaf bagi kamu. Seolah kamu bukan dari golongan aku, kata Nabi ya. Laisa minni, bukan dari golongan aku. Kecuali ada alasan-alasan yang munasabah. Kerana budi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya sungguh sangat besar sekali. Kerana baginda lah kita kenal Tuhan. Kerana baginda lah kita tak melakukan perkara-perkara yang dilarang. Kerana baginda lah kita tak minum arak. Kerana baginda lah kita tak makan babi. Kita tak makan anjing, tak makan biawak dan sebagainya. Kerana baginda lah kita kenal siapa Allah itu, yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha mengetahui. Kerana baginda lah kita kenal Allah Taala. Kerana kita tak kenal Tuhan. Kita kata Tuhan itu mungkin Uzza, Lata, Madinah dan sebagainya. Bagi kita kenal hanya Allah Tuhan kita. Kita tahu bahawa Allah itu saja yang menjadi Tuhan kita. Kalau kita agama Hindu lagi apa macam contoh nama Tuhan, yang ngajar ni siapa namanya agak ni? Siapa ngajar ni? Govinda Raju. Yang depan saya ni apa namanya? Apa nama ni? Ini Lakshmi, ini Parimala Dewi, yang ini apa? Kojo, yang ini? Lagi ni apa? Aishwarya Rai. Lagi ni apa? Lagi apa? Gita Bali dan sebagainya. Ini apa? Subramaniam. Yang ni apa? Muniandi. Apa tu? Apa? Ya, Sami Velu sebagainya. Mujur lah kita dapat Islam ya. Itulah jasa Nabi Muhammad kepada kita. Kerana budi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya sungguh atau sangat besar sekali. Jika seseorang kamu yang datang berjalan kaki atau merangkak dari tempat yang amat jauh di muka bumi ini untuk mengunjungi makam baginda yang mulia dan menziarahi baginda alaihissalam, belum dapat ia membalas budi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Walaupun dia merangkak datang. Ada orang pergi Mekah dan Madinah tu merangkak? Ada. Ramai. Kalau kita tawaf tu ada yang jenis apa Islam. Dia tawaf merangkak di meliling Kaabah lah. Itu nasib dia lah. Tapi dia tu yang besar pahala. Merangkak pun datang. Mengesut pun datang. Jalan atas kaki lutut, atas lutut itu jalan. Dia jalan atas lututnya. Datang juga dia. Dia datang kerana apa? Mengerjakan perintah Allah. Itu dia. Merangkak pun datang. Sikit hebat kan? Kita kalau merangkak tak keluar dari rumah ya. Moga-moga Allah Ta'ala membalas baginda bagi pihak kaum. Allah balas baginda bagi pihak kaum muslim dengan semulia-mulia balasan yang pernah dikurniakan kepada seorang Nabi kerana memimpin umatnya. Baginda telah menyampaikan agama Islam. Itu hebatnya. Mujur kita dapat Islam. Kalau tak, di mana kita sembahyang? Mana sembahyang? Di kuil. Well. Yang di agaknya. Mujur lah. Baru kita dapat sembahyang ikut cara Islam. Bermula dengan takbiratul ihram, disurahi dengan salam. Ialah menerangkan seluk-beluknya. Baginda telah menyampaikan agama Islam, telah menerangkan seluk-beluknya, telah membimbing umatnya
telah menyingkap kekeliruan dan telah meletakkan kita di tempat yang bersih, putih, suci kita ni, hati suci, tak ada sifat-sifat mazmumah, badan pun suci, tak ada najis, tak ada hadas, sentiasa suci zahir dan batin, seputih-putihnya, dan menunjukkan kita hujah-hujah, alasan-alasan. Hujah tu alasan, ya, dalil-dalil yang terang benderang, yang terang benderang mengenai jalan yang benar. Kita dah belajar setiap kali sebut ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada aku jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Jalan yang ditunjuk kepada nabi-nabi, lagi orang-orang siddiq, orang soleh-soleh, dan nabi-nabi, ya, was-shalihin, wasyuhada'i was-shalihin, dan orang-orang yang mati syahid, dan juga orang-orang yang soleh-soleh. Itu jalan yang lurus, jalan yang benar. Terang, terang malamnya dan siangnya. Malam pun terang, siang pun terang. Kita memohon Allah Subhanahu wa taala. Apa arti Subhanahu wa taala? Maha suci dia dan maha tinggi dia, itu Subhanahu wa taala. Maha suci Allah itu dan maha tinggi Allah itu. Itu Subhanahu wa ta'ala. Dia mencucurkan selawat, dia mencucurkan selawat dan salam serta berkatnya ke atas baginda. Dia tu huruf besar tau. Kenapa? Nanti apa? Allah. Allah tu berselawat kepada Nabi. Ini aja ibadah yang Allah turut serta. Yang lain tak ada. Selawat saja yang Allah turut serta bersama dengan kita. Yang lain, Allah, kita semayang, Allah semayang kan? Kalau Allah semayang, Allah nak nyembah siapa? Kita puasa, Allah puasa kan? Tak ada. Allah tak puasa. Allah bukan jenis makan, jenis minum. Dia tak perlu makan dan minum. Kita ni perlu. Tapi selawat, Allah selawat sekali. Mana tahu? Allah khabar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat itu selawat ke atas Nabi. Oleh yang demikian, wahai orang yang beriman, selawatlah kamu kepadanya dengan selawat yang banyak-banyak. Banyak selawat. Ini saja ibadah yang Allah turut serta. Yang lain tak ada. Bukan ibadah pun. Allah selawat tu Allah puji Nabi. Dia tak perlu ibadah. Yang perlu ibadah kita. Allah tak payah beribadat, ya. Kita yang perlu menyembah dia. Kita bermohon Allah Subhanahu wa taala agar dia mencucurkan selawat dan salam serta berkatnya. Tak ada berkat? Apa arti berkat? Berkat itu arti segala anugerah Allah itu kita gunakan di jalan yang diredai olehnya. Allah bagi mata, gunakan mata itu untuk melihat perkara yang Allah redha. Allah bagi telinga, dengarkan telinga itu kepada perkara-perkara yang Allah redha. Allah bagi lidah bercakap sesuatu yang Allah redha. Allah bagi kaki pegang, pergi ke mana-mananya di tempat yang Allah redha. Allah bagi tangan, pegang benda-benda itu yang Allah redha. Allah bagi kemaluan, gunakan kemaluan di tempat yang Allah redha. Semua tu, 7 anggota tu. Itu namanya berkat itu, nak berkat. Bila dapat berkat, dari mata dapat pahala, dari telinga dapat pahala, dari lidah dapat pahala, dari kaki dapat pahala, dari perut dapat pahala, dari kemaluan dapat pahala, baru Allah bagi kita rahmat. Ndak kata ndak rahmat Allah. One more time, ndak kata ndak rahmat Allah. Buat apa? Udah diam lagi. Jadi ndak benar. Udah tanya nak buat apa? Bihun boleh makan, motor jalan boleh mamam, motosikal boleh tonggang, engkau boleh dipandu. Rahmat nak buat apa? Nak melayakkan. Lain kali jawab ini. Nak melayakkan kita masuk ke dalam syurga. Kerana kita hanya boleh masuk syurga kalau Allah bagi rahmat. Kalau Allah bagi rahmat, baru layak masuk syurga. Jangan lepas ni nyangit, aku kalau mati syurga mana? Jangan. Jangan perasan. Tahu perasan? Tahu apa perasan? SS apa? Syok sendiri.
Kita hanya boleh masuk syurga kalau Allah beri rahmat kepada kita. Itu kita nak berkat tu, dari berkat pun datang rahmat ya. Selawat dan salam serta berkat yang mana belum pernah dicucurkan ke atas sesiapa pun dan makhluknya, dan moga-moga dikekalkannya. Apa yang kekal tu? Allah kekalkan ya. Dia kekalkannya sepanjang masa, sekadar bilangan pengetahuannya, dia tahu je hak mana. Dan timbangan pengetahuannya, dia tahu je hak mana hidup kita ni, pahala kita berapa, apa kita buat, apa kita tak buat, semua dia tahu. Dan seluas pengetahuannya, pengetahuan Allah tu seluas mana? Seluas mana? Tak terkira di kita. Dia semua tahu, tak ada benda yang dia tak tahu. Itu seluasnya. Setiap diingat oleh orang-orang yang ingat dan dilupa lalaikan dari mengingatinya oleh orang-orang yang lupa. Yang lalai itu lupalah, lalai dia, tak ingatkan Allah. Kita patut ingatkan Allah setiap masa. Bangkit dari tidur aja dah ingatkan Allah. Datang maghrib pun ingatkan Allah. Duduk sini ingatkan Allah. Balik kan ingatkan Allah. Sampai tidur balik. Malahan kalau boleh nak tidur pun ingatkan Allah ya. Baca ayat-ayat yang tertentu. Itu dia panduan haji kita ya. Habis cerita haji, akan datang kita baca apa? Perihal membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Dapat juga kita, saya lah dapat juga melaksanakan tugas saya pagi ini ya. Kalau enggak, tak mana sangkanya. Tak meletupnya. Kalau balik kan tak tahu lagi, baru pergi ya. Balik ni tak tahu. Kalau meletup orang dengar apa aja. Kalau ada dalam berita buku 1 buku 2 ada seorang tua meletup dalam tokonya. Siapa tu? Tahu tu. Haji Ibrahim itu ya. Okey, sekian dulu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang?